Sini kita nak tengok kehadiran dulu. Alright, kita tengok kehadiran anda pada hari it's finally Friday. Kita tengok dekat sini baru ada 5 orang yang telah respon. Yang pertama Aufa, Aisyah, Peishin, Sufi dan Ilman. So where is the others? Yang lain masih belum lagi menulis kehadiran. So yang saya harap yang ada dalam ni semua dah tulis. Okey, terima kasih semua. Tadi tu ada masalah Saya bagi link yang salah ke tadi? Okay, yang semalam ni kita hanya ada 7 orang. So saya harap kalau link semalam masih ada lagi yang mana yang belum tulis kehadiran, boleh tuliskan kehadiran Okay. Alright, so untuk minggu ni kita tak ada apa-apa dalam classwork. Kita akan terus pergi kepada topik kita. Okay, I stop sharing first. Okay, kita pergi kepada kita punya vertigasi. Kita punya tajuk hari ini. Alright. So kita akan terus pergi kepada topik kita pada hari ini. Untuk minggu ni kita masih lagi dalam topik yang di bawah bab 5, sistem vertigasi. Okay. So minggu lepas kita dah belajar tentang pengenalan dan kelebihan. So untuk minggu ni saya nak terangkan berkaitan dengan kita nak kenal pasti komponen utama vertigasi dalam penyediaan reka bentuk. So setiap topik yang kita belajar dalam reka bentuk sistem ni, kita akan belajar berkaitan dengan reka bentuk. Yang pertama kita nak belajar komponen utama ni dia ada 3. So yang pertama adalah sumber, yang kedua pergi kepada medium dan yang ketiga pergi kepada alur keluar. Okay. Okay, kejap. Saya nak kecilkan sedikit. Okay, saya nampak sikit. Okay. Yang pertama sumber. Sumber ni adalah tempat simpanan bekalan nutrien. So daripada sumber ni kita simpan segala baja, campuran-campuran nutrien yang diperlukan oleh tumbuhan untuk sistem vertigasi. So yang kedua adalah medium. Medium adalah sebagai laluan penyampaian nutrien pada pokok. Jadi medium ni adalah laluan dia ataupun saluran. Okay, yang ketiga adalah alur keluar, tempat utama, keluaran utama bagi sistem utama vertigasi. Okey, kita pergi go through kepada komponen dia. Kalau kita tengok komponen dia dekat sini, saya nak tengok dulu betul ke? Okey, betul. Okey. Okey, komponen yang perlu ada dalam sistem vertigasi yang pertama tangki nutrien. Okey. Tangki nutrien ni dia tak semestinya warna biru, ada juga warna hitam bergantung kepada saiz dia. Jadi apakah fungsi dia? Adalah untuk menampung larutan nutrien untuk dialirkan kepada tanaman. So dekat dalam ni kita akan masukkan nutrien lah. Nutrien tu adalah baja yang tertentu yang dicampurkan dan kemudian kita akan simpan dekat dalam ni lah. Okey, kemudian kita ada alat pengatur masa ataupun timer. Okay, sebagai switch automatik. Jadi dia ni adalah switch automatik yang kita nak kawal, kita gunakan elektrik. Okey. Kita gunakan mengikut masa yang telah kita rancang lah. Kalau dalam satu hari kita rancang kita nak buat 3 kali untuk penyiraman ataupun pemberian nutrien. Jadi kita setkan masa kat sini. Okey, kita pergi kepada yang seterusnya. Okey, gambar ni adalah water pump. Water pump ni ada banyak jenis Kita tak ada spesifik tapi bergantung kepada keluasan tanah yang awak ada. Okay, kalau keluasan tanah tu besar jadi maknanya pump yang kita gunakan pun dia punya watt dia lagi besar supaya dia boleh menarik untuk sebaran nutrien dia dengan lebih banyak. Okay, jadi dia kawal nutrien daripada tangki ke pipe sekunder. Yang seterusnya adalah penapis ataupun filter. Kita nak menapis benda asing daripada memasuki pengairan sistem vertigasi. So kita dalam sistem vertigasi ni dia kena bersih Jadi kita kena buat penapisan. Jadi bila kalau kita tak tapis, jadi benda asing tadi dia akan merosakkan kita punya pump dan juga dia boleh merosakkan kita punya tanaman kita lah. Seterusnya kita tengok dekat sini kita ada pipe. Pipe ada 3 jenis. Yang pertama kita ada the main pipe, yang kedua secondary pipe, yang ketiga kita ada the tertiary pipe ataupun lateral lines. Okay. Yang pertama kita gunakan pipe PVC yang bergaris pusat 32 hingga 40. Jadi yang ni besar sikit lah yang pipe utama. Jadi kita tak sambungkan nutrien ni ke pump air. Daripada tangki nutrien pergi pump air. Yang seterusnya daripada kita gunakan pipe PVC yang sama besar juga. Dari pump air ke pipe tertier. Daripada pump ke pipe tertier. And then daripada yang pipe tertier ni kita gunakan pipe poly.
Pipe poly ni lebih kecil, 16 hingga 20 milimeter, di mana dia akan menyalurkan nutrien tadi pada ke tube mikro. Okey, ini tube mikro sebenarnya. Tube mikro ni dia akan agihkan ke penitis. Okey, seterusnya kita tengok lagi komponen yang seterusnya. Okey, penyambungan pipe. Dekat sini ada penyambungan pipe, iaitu dia lebih kurang ada 4 jenis. So, dia ada beberapa jenis lah mengikut kebesaran tadi. Tadi kita guna 32 hingga 40 mililiter. Jadi kita akan gunakan T yang hampir sama dengan size tu. Dan saiz T ini dia ada berbeza, ada T sama, ada T pengecil. So kalau T pengecil yang biasanya dua ni sama besar, manakala yang ni lebih kecil. Okay, kalau sama besar, tiga-tiga ni saiz dia sama besar mengikut perbezaan. Okay, biasanya ni adalah PVC, ini HDPE. Okay, so ini adalah penyambungan pipe utama dan sekunder, manakala elbow. Elbow ni bentuk ni lah, elbow lah. Okay, bahan penyambungan pipe utama dan sekunder. So ini pun digunakan, dan juga end cap. End cap ni kita tutup sementara. So kalau kita nak sambung, kita akan gunakan penyambung lah, ataupun kita gunakan elbow ataupun T. Tapi bila kita nak tutup, kita akan end cap lah, kita pakai end cap. Jadi dia memudahkan. Okey, seterusnya kita ada satu lagi set penitis. So set penitis terbahagi kepada 3. Kita ada tube micro. Tube micro ni 16 tadilah, 16 hingga 20 mm kita pasang pada nipper. Ini nipper, dan dia akan menyambungkan pipe tertier ni kepada penitis. Manakala nipper tadi dipasang pada pipe tertier, dia akan menjadi penghubung ke tube micro, dan juga penitis ni di hujung tube micro tu dia akan menitiskan larutan nutrien ke dalam medium penanaman. So kita kena ada complete lah. Alright. Dan seterusnya adalah bekalan elektrik. So sepanjang kita buat sistem fertigasi ni, kita kena menggunakan kuasa elektrik. Kalau tak ada kuasa elektrik, jadi sistem fertigasi kita tak akan berfungsi dan kita tak akan dapat untuk jadi bekalan kuasa elektrik ni kita kena pastikan dia tak berhenti, ataupun bila masa yang telah ditetapkan mengikut masa yang kita dah mention kita nak pump, dia boleh berjalan set mengikut timer yang telah ditetapkan. So elektrik kalau tak ada, habislah kita punya tanaman. Seterusnya sumber air. Sumber air yang bersih diperlukan dalam kuantiti yang banyak bagi menyalurkan nutrien ke zon akar. Jadi kita kena ada nutrien ni, air yang bersih sangat penting. Kita kena ada 5.5 hingga 6.5 pH, menghampiri kepada 7. Kita kena pakai lebih kurang, ini asid kan, asid pergi kepada alkali. Dan isi meter digunakan untuk mengukur kualiti air. So kita nak tahu kualiti air, kita kena gunakan isi meter. Okey, sumber air diperoleh daripada sungai, kolam, tasik ataupun telaga. Okey. So itulah tadi kita ada beberapa komponen. Kita ada beberapa komponen utama yang di mana dia sebagai persediaan untuk sistem fertigasi kita. Okey. So dekat sini kita ada ECG tadi, ada timer, ada tangki nutrien, ada pump, ada penapis, ada penyambung pipe ladang ni. Kemudian awak ada penyambung pipe. Kalau tak ada penyambung pipe, kita tak boleh nak buat, siapkanlah kita punya projek kita. Dan kita ada set penitis. Okey, seterusnya kita apa lagi yang perlu ada? Kita kena ada, keperluan asas dia adalah larutan baja dan larutan stok baja. Okey, tangki larutan baja diperlukan untuk menyediakan dan menyimpan larutan stok baja A dan larutan stok baja B. So dua larutan ni kita nak menggabungkan dia, kita gabungkan dia untuk menjadi satu larutan yang baru supaya dapat dialirkan ke sistem fertigasi kita ataupun kita punya hidroponik. Okey, stok larutan baja. Baja fertigasi A dan B berbentuk serbuk perlu dilarutkan dalam tangki baja terlebih dahulu mengikut sukatan yang betul. Jadi larutan berbentuk cecair juga boleh terdapat di dalam pasaran. So sama ada kita nak gunakan serbuk, kita nak gunakan larutan pun boleh. Okey, kita pergi seterusnya kepada media tanaman. So dalam media kita tahu dekat sini kita ada kokopit, kita ada sabut kelapa, kita ada sekam padi, kita ada lumut sphagnum ataupun peat moss. Kita gunakan tiga-tiga ni untuk kita gunakan dalam media penanaman kita. So kita gabungkan mengikut nisbah yang tertentu. Okay, kemudian kita kena ada biji benih. Kalau tak ada biji benih macam mana kita nak tanam? Kan? Jadi kita kena pilih yang berkualiti. Daripada yang ada tu kita kena cari juga yang
biji benih yang elok. Okey, kalau nampak ada masalah ke kita asingkan dulu. Okey, dan bebas daripada penyakit. Jadi biji benih jenis hybrid senang bercambah dan pertumbuhan yang lebih seragam. Okey. Seterusnya kita ada alat pengukur. Alat pengukur digunakan untuk mengukur apa? Kualiti air lah. So kita ada pH meter ni, kita nak ukur air. pH kita berapa? 5.5 hingga 6.5 kan tadi. Okey, manakala isi meter ni kita nak ukur kepekatan larutan baja. So larutan kepekatan baja tadi kita dah mention kita nak berapa kepekatan. Jadi campuran tadi kita boleh gunakan isi meter untuk tahu kepekatan larutan kita, larutan baja larutan nutrien. Itu kita panggil larutan nutrien. So setakat ni boleh tak? Faham ke tidak? Boleh dapat tak Sufi, Aufa? Okay. Sebab kalau sekejap lagi kita akan ada kuis. Kuis ni berdasarkan daripada apa yang telah kita belajar pada hari ini. So kalau awak macam blur, awak tak nampak, awak tak ingat, so nanti awak akan tak dapat jawab secara ni lah, maka penuh lah. Okay. Kita sambung lagi sikit. Okey, pemilihan jenis variety tanaman ataupun pelbagaian jenis tanaman. Okey, kita boleh gunakan apa? Kalau kita nak pilih jenis tanaman, kita kena tengok persekitaran tanah kita tu dulu. Suhu dia berapa? Kelembapan udara dia berapa? Kemudian daripada aspek tahap pengurusan kita. Kemudian biji benih yang telah dipilih perlu disemai. Kita kena semai dulu, kita tak boleh terus masukkan dekat dalam petak semaian. Kita kena buat dekat dalam dulang semaian yang kecil dulu. Okey, yang tadi daripada plastik hitam ni ataupun polystyrene. Kemudian dah sampai 2 minggu dia dah naik dia punya percambahan dia, barulah kita ubah ke dalam polybag. Apa? Kan Umi cakap tutup dulu. Lepas tu buka. Tadi awak dah tutup. Aduh, je lah. Close all. Okay. So seterusnya kita pergi kepada pengurusan tapak dan alatan dekat sini. Okay, untuk pemilihan tapak yang kita nak pilih biasanya untuk fertigasi sistem ni, kita kena cari yang rata lah. Okay, jangan cari yang macam menurun macam dekat Cameron Highland. Kita tak boleh pilih yang macam tu sebab yang macam tu biasanya itu yang secara konvensional. Tapi kalau untuk tanah yang macam kita nak buat sistem fertigasi, kita kena pilih tanah yang rata supaya kuantiti aliran air baja ni dapat dihantar ke tempat semua tanaman dalam kuantiti yang sekata. Okay. Kuantiti air baja yang sama ke semua tanaman mempengaruhi pembesaran tanaman yang seragam. Okey, sumber elektrik. Tanaman memerlukan sumber air yang bersih seperti kolam, tasik, sungai, mata air, telaga ataupun air pipe. Tak kisah daripada sumber mana, tapi kita kena tentukan dulu dia punya pH untuk disalurkan ke tanaman. Manakala anggaran kos, individu perlu mengenal pasti kos ataupun modal permulaan sebelum kita nak mulakan projek penanaman sistem fertigasi. Kos ni termasuk sistem pengairan, okay, polybag, media tanaman. Tadi media tanaman yang kita tahu ada 3, so kita kena ada dah kokopit tadi, kita kena ada MOSFET tadi, kita kena ada sekam padi. Kemudian kalau kita buat tanpa lindungan hujan, kita kena ada racun serangga, racun kulat sebagai badan baja fertigasi. Baja kena ada. Kalau tak ada baja, tak adalah kita punya sumber nutrien untuk kita punya tanaman. Alright. Seterusnya, okey, pengurusan sistem pengairan. Kita tengok kat sini ada 3. Okey. So dekat sini ada 3 tu apa? Yang pertama sistem pengairan percikan. So kalau kita nak buat sistem pengairan ni, biasanya kita nak sembur dia punya air lah. Sembur air dilakukan ke udara daripada nozzle jatuh semula ke tanah seperti air hujan. So dia macam sprinkler. Okay, semburan dipa masuk ke dalam tekanan tinggi melalui nozzle yang berputar. Ini dia bagi air. Okay, ini kita sembur air. Okay, kemudian yang kedua sistem pengairan semburan kabus. Sama seperti sistem percikan tapi nozzle dia lebih halus. So bila dia jatuh dia jadi macam dust ataupun dia macam kabus. Paling banyak digunakan untuk tanaman sayuran. Yang seterusnya adalah pengairan titis. Ini pun sangat popular. So kaedah pengairan yang dibekalkan terus ke zon akar. Maknanya dia tak gunakan sprinkler, dia tak gunakan
kabus, dia terus masukkan ke dalam tanah. Okey. Dengan tekanan yang rendah melalui penitis tadi. Penitis yang hujung dia tajam. Kemudian kaedah yang paling berkesan kerana dia mengelakkan pembaziran air baja. Jadi kita nak elakkan pembaziran tu, kita terus masukkan ke dalam polybag tadi. Alright, so itu sahaja penerangan untuk hari ini. Okay, kita go through semula. So setakat hari ni jelas ke tak jelas? Alfa? Okay, Aisyah, Ilman. Jelas cikgu. Okay, tahniah. Okay, boleh. Saya harap sebab kita nak jawab soalan lepas ni. Nanti kalau awak tak ingat nanti dia akan memberi impact lah kepada awak sendiri. So kita dah belajar minggu lepas berkaitan dengan pengenalan sistem dia. Okay. Apakah takrifan dia, sistem flotigasi ini, teknologi dia kita pakai apa, kemudian daripada kaedah teknik penanaman kita ada 6 jenis. Okay, hidroponik kita panggil dulu hidroponik. Okay, aliran cetek, aliran dalam, teknik takung, teknik pasang surut, aeroponik, teknik pengairan titis ataupun aggregate. So ini adalah ulangan, kita tengok semula refreshment. Ini pengaliran cetek, so larutan baja ni kita lalukan sahaja. Kalau kita tengok larutan aliran dalam, kita rendamkan akar dia sekali dan kita ada tube. Okay, kita ada tube kat sini. Okey, kat sini kita ada lagi teknik takung. Ni teknik takung. Ni biasanya dululah kaedah lama ni. Teknik ni tidak telus cahaya, tidak serap panas dan tidak berkarat. So maknanya bahagian bawah ni biasanya kita gunakan cover dia daripada plastik, daripada fiber. Jadi dia tak terdedah kepada panas cahaya matahari. Okey. Ini adalah teknik pasang surut di mana dia ada set pemasa. Kita ada pemasa yang telah kita tetapkan untuk air ni naik dan air ni turun. Dan kemudian kita ada aeroponik, semburan dia kita gunakan semburan di bawah untuk akar dia menyerap nutrien, dan kita ada pengairan titis. Ini kita tak pakai air sangat tetapi kita gunakan takungan air dan kita alirkan melalui dia punya saluran tadi. Kita gunakan pipe dan terus hantar menggunakan penitis tadi. Kita gunakan penitis. Okay, so awak pun dah tahu, kita refresh balik. Kita ada 2 tanaman. Ini adalah yang di Malaysia kita menggunakan SPH, struktur perlindungan hujan, di mana kita nak mengurangkan penggunaan racun perosak. Jadi bila kita cover dengan perlindungan hujan ni, hujan kita punya baja pun tak membazir. Kita tak perlu gunakan racun kulat ataupun serangga. Berbanding dengan tanpa perlindungan hujan yang terdedah macam ni, kita kena masih lagi gunakan racun kulat dan serangga untuk melindungi tanaman. Dan polybag ni pun boleh banjir kalau hujan yang berlebihan. Okey, manakala kalau kita tengok tanaman apa yang kita boleh tanam, biasanya kita tanam sayur lah. Tanam sayur contohnya tomato, timun, lada, terung, tembikai, strawberry, melon, rock melon. So hari ni kita dah terus pergi kepada hari ini sumber apakah komponen penanaman kita. So saya harap awak jelas. Okey. So kalau jelas kita akan pergi kepada kita punya soalan untuk hari ini. Alright, so kita pergi kepada dashboard kita. Saya sharekan link dia. Okay. Alright, saya postkan dekat kita punya komen dan awak boleh klik lah. Okay, awak boleh klik link yang saya dah sediakan dekat ruang komen message tu. Boleh klik kat situ. Alright, so kita tunggu kawan-kawan awak masuk. Terus klik dekat link yang saya dah bagi. Tu tak dengan. Terus klik dekat situ link yang saya bagi dekat ruang message tu. Dah klik belum? Macam tak ada orang yang klik pun. Okay. Sophie, Aisyah, terus klik link yang saya bagi. Nampak tak? Nampak ke tak nampak awak ni? Tak ada orang yang masuk lagi ni.
Mana korang ni? Tidur ke? Tidur apa lagi? Pukul 12 juga. Okay, masuk. Cepat. Lagi cepat awak masuk, cepat kita habis. Belum ada yang masuk ni. Klik link yang saya bagi dekat mesej ni. Sufi. Mana awak ni semua ni? Dah masuk cikgu. Mana? Tak ada pun. Sekejap saya refresh. Kat sini. Kita tengok sekejap. Alright, mana yang lain? Okay, dah ada dah. Okay, alright. Kita dah ada 6 orang. So, awak ada 6 orang je sekarang ni. Sedih betul. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okay, tak apalah. 6 orang pun 6 orang lah. Okay. Okay, ready? Kita start Alright.
Ya, dengar jawabku. Inilah. Go. Okay. Jadi mana makin bunyi. Kenapa? Panas. Buka aircon. Awal lagi lah, kotel-kotel. Dia duduk lah, tingkat dia duduk. Dia duduk, Allah. Kau tingkat lah, nampak lah. Dia tampar muka sekali kan? Alah manju lah. Pintu. Loh. Teruknya perangai ni. Abang tak susu lempar pula. Ni baring. Abang. Apa ni? Okey, kita tunggu kawan-kawan yang yang belum siap jawab lagi, okey? Tunggu sekejap. Okey, kita tunggu kawan-kawan yang belum siap lagi. Ada beberapa orang lagi. Aufa, Peshin, Ilman, Aisyah.
Ada 2 orang yang jawab saya tak pasti. Okay. Yang bawah tu memang dia tu buat double agaknya ni. Orang baca semaya dah kan? Orang baca semaya. Susu nak ambil ke celah tu. Tak minat. Di sana. Oh. Alfa ni dah habis jawab ke belum ni? Alfa? Okey, cepat sikit Alfa. Tinggal awak seorang je tak habis jawab lagi ni. Alright, akhirnya dah siap pun korang jawab soalan. Okay, kita boleh end tak? Ni. So, saya ambil gambar dululah. Okay. Alright.
Okey, kita tengok soalan dekat sini. Kalau kita tengok berdasarkan soalan yang pertama, hanya ada seorang sahaja yang betul, yang lain salah. Okey, kelebihan sistem fertigasi berbanding sistem penanaman konvensional. Ini kalau minggu lepas saya suruh awak salin nota, kalau awak baca memang awak dapatlah jawab soalan ni. Okey, soalan yang kedua mungkin susah sebab semua orang tak pernah betul kat sini ada 6, semua salah. Okey, jenis yang boleh digunakan untuk sistem fertigasi. Kita guna tiga-tiga ni tanah kita tak guna. Okey, kemudian yang benar tentang pengairan titis. Kita terus masuk ke dalam zon akar. So kat sini okey, ada 3 orang berjawab. Apakah maksud sistem fertigasi? Okey, kat sini dia berkaitan dengan mana? Kita tak gunakan tanah, kita gunakan pembajaan yang rapi. Okey. Seterusnya dekat sini ada 4 orang betul juga, bukan sistem hidroponik. Yang manakah bukan antara sistem hidroponik? Inilah dia pembanding bezaan. Okey, dan juga pengairan titis. Dia bukan Okey, seterusnya manakah bukan kebaikan struktur perlindungan hujan? Okey, dia tanya yang bukan. Jadi mengurangkan racun perosak. Ya, betul-betul memudahkan penyerapan oksigen oleh tumbuhan. Mengelakkan tanaman daripada cepat layu. Mengelakkan okey. Ini agak memeningkan kepala. Semua hampir betul. Okey, kemudian lagi teknik aliran dalam merupakan teknik apa ni? Teknik yang mempunyai ni awak pun boleh jawab yang ni apakah fungsi. Yang ni lebih kurang. Sebenarnya soalan ni tak susah sangat tapi sebab hari ni baru belajar jadi awak punya peringatan tu macam tak berapa kuat lagi lah. Okey, sistem konvensional dia memang boleh tanam semua Dia boleh tanam semua. Tapi kalau sistem hidroponik ataupun sistem fertigasi dia hanya tanaman tertentu sahaja. Contoh yang macam saya nyatakan tadilah. Okey. Mengawal pengaliran nutrien dari tangki ke paip sekunder. Kita nak kawal nutrien, pengatur masa, pam air, penitis, injap, penapis. Pilihlah kat situ ya. Okey, kemudian komponen utama sistem fertigasi. Kita ada komponen utama sumber lah. Okey. Paip ladang, alur masuk, alur keluar. Ini tak adalah sumber lah. Sumber dia dan kalau multiple choice, so 2 tu lah. Okey, tanaman apa yang sesuai dalam kaedah fertigasi? Betik tak sesuai, kaktus tak sesuai, terung dan strawberry, tu baru sesuai. Okey, lagi apa? Berikut adalah kebaikan fertigasi kecuali meningkatkan kos operasi, menjimatkan tenaga buruh, meningkatkan kualiti hasil tanaman, hasil tanaman seragam. Inilah kos operasi, meningkatkan kos operasi. Memang dia ni menjimatkan tenaga buruh. Ya betul. Meningkatkan kualiti hasil tanaman. Ni 2 ni Kemudian tangki nutrien. Tangki nutrien digunakan untuk apa? Larutan baja. Satu jawapan saja. Okey, kemudian kita tengok dekat sini sumber, medium dan juga apa dia? Sumber, medium dan awak tengok kat sini. Tak payah pening-pening. Sumber, medium dan alur keluar. Okey. Alur keluar. Okey, apa lagi? Namakan alatan ini. Ini adalah pam air. Okey, pam air, water pump. Okey, apakah fungsi alatan ini? Apa ni? Ini penapis, penapis. Okay, menapis benda asing yang masuk ke dalam sistem pengairan. Sistem penapis ni kalau dalam kuku, dalam kita punya air minuman pun ada sebenarnya. Apakah nama alatan ini? Alatan ini adalah pengatur masa. Okey, nombor 21. Kemudian fertigasi adalah gabungan 2 perkataan. Apakah dia? Pembajaan dan peternakan, penanaman dan perikanan, pembajaan dan pengairan. So jawapan dia adalah D ni. Okey, lagi. Kenal pasti penyambung yang terdapat dalam rajah. Ini dipanggil apa? T. T apa? T sama.
Okey, kemudian yang manakah bukan? Yang bukan. Berkaitan dengan struktur perlindungan hujan. Ni awak dah faham lah ni. Okey, dan last sekali soalan dia, pilih jawapan yang betul berkaitan dengan komponen utama sistem fertigasi. So sumber, medium, alur, keluar. Itulah jawapan dia. Okey, so itulah sahaja untuk hari ini. Alright. Okey, kita semak semula untuk kuis. Setakat yang 12 hari bulan 8, setakat ini kita tengok hanya ada 4 orang, Aufa, Aisyah, Sufi dan Ilman. So saya harap semalam sila jawablah soalan yang saya dah sertakan dekat dalam komponen dalam kuis word wall ni. Okey. Jadi kalau ini saja kuis ni hari ni kita buat quizzes dengan yang ini dalam word wall. Sebab minggu ni kita tak ada buat apa-apa dalam kita punya classwork. So saya harap tak membebankan lah. Yang mana yang belum jawab boleh cuba jawab soalan kuis. Okey. Setakat ni ada soalan semua. Okey tak? Okey tak semua? Okey ke tak okey ni? Senyap je. Okey, sekejap saya nak ambil kehadiran. Kehadiran untuk pagi ni semua. Alright. So kalau tak ada soalan, kita jumpa pada minggu hadapan macam biasa. Hari Khamis adalah perjumpaan untuk offline, manakala hari Jumaat adalah untuk online. Okay, so see you next week. Thank you so much. Kita jumpa pada minggu hadapan pada hari Khamis. Terima kasih semua. Terima kasih cikgu. Terima kasih cikgu. Alright, terima kasih. Jumpa lagi.